Ini kata-kata Mazli buat Mahathir lepas keluar Pejuang. Mahathir sedia kerjasama dengan Perikatan Nasional. Bekas naib pemuda PKR umum akan sertai bersatu. Najib cabar Mahathir debat, ini reaksi Mahathir. Walaupun tidak lagi bersama Parti Pejuang Tanah Air, bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, rasa hormat dan kasihnya kepada Dr. Mahathir Mohamad, pengasas parti itu, tetap tidak pudar. Dia juga berharap agar hubungannya dengan bekas Perdana Menteri itu terus baik walaupun tidak lagi dalam wadah politik yang sama. Ketidaksetujuan saya dalam hala tuju politik kehadapan tidak pernah mengurangkan rasa hormat dan kagum saya pada sosok besar negara ini, jatuh bangun negara dari padang pasir yang tandus sehingga tersergam menara berkembar tertinggi di dunia. Sosok ini ada, memerhati dan merakam cermat sejarah jatuh bangun anak bangsa. Meskipun wadah dan fahaman politik kita berbeza, sentiasa ada sosok yang layak kita tumpahkan hormat kerana jasa besar mereka buat kita, buat negara teramatlah banyak, katanya dalam satu hantaran Facebook. Pada 2 November lalu, Mazli yang juga anggota Parlimen Simpang Renggam mengumumkan penarikan dirinya daripada jawatan kuasa penaja Pejuang. Ia selepas namanya tidak tersenarai dalam kenyataan media yang dikeluarkan Pejuang. Dia dijangka tidak menyertai mana-mana parti dalam masa terdekat. Sebaliknya difahamkan akan bergerak melalui NGO untuk kerja-kerja kebajikan di kawasan parlimennya. Mazli juga menyuarakan penghargaan kepada Mahathir kerana memberi kepercayaan untuk memegang portfolio pendidikan selama 20 bulan yang menurutnya telah menguatkan tekad untuk meneruskan perjuangan dalam soal itu. 20 bulan cukup membuka mata dan kesedaran saya bahawa perjuangan pendidikan adalah satu kefarduan. Fardu ini tidak boleh berhenti walau siapapun saya dan di mana pun saya berada. Perjuangan baru saya sudah pun bermula. Tumpuan hakiki saya selain Simpang Renggam tentunya memerlukan gerakan perubahan pendidikan berskala besar yang memungkinkan sesiapa sahaja untuk membuat perubahan. Kerana saya percaya masa depan negara bergantung kepada pendidikan negara. Rosak pendidikan, rosaklah masa depan, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sedia memberikan idea dan bekerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional untuk memulihkan ekonomi negara, khususnya sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Dr. Mahathir meletakkan keyakinan tinggi bahawa industri pelancongan negara termasuk Langkawi boleh diperbaiki jika Kerajaan Persekutuan memberikan kebenaran tertentu dengan mengambil kira prosedur operasi standard SOP sedia ada. Sebenarnya terdapat banyak cara dan cadangan untuk memperbaiki ekonomi Langkawi, tetapi setakat ini kebenaran kerajaan tidak dapat diperolehi. Mungkin ia disebabkan wabak COVID-19, tetapi jika dirancang dengan mengambil kira SOP COVID, industri pelancongan dan lain-lain industri boleh diperbaiki. Ini bukan sahaja boleh dilakukan tanpa peruntukan kerajaan, tetapi boleh menyumbang kepada pertambahan dana kerajaan. Mungkin ada sesiapa dalam kerajaan yang boleh dengar rintihan peniaga kecil seperti ini dan beri pertimbangan. Saya akan terus berikan idea lain jika ianya dapat membantu, katanya melalui catatan terbaru di blog chedat.cc. Bekas pengerusi bersatu itu juga tidak menolak kemungkinan penularan wabak COVID-19 akan memakan masa lama untuk dibendung, apatah lagi dihapuskan dalam masa terdekat. Namun katanya langkah pemulihan ekonomi negara perlu diteruskan kerana rakyat perlu terus hidup dan menjana pendapatan untuk menyara kehidupan diri dan keluarga. Saya fikir penyakit ini akan ambil masa yang lama. Kita tidak mungkin dapat hapus terus penyakit ini dalam masa terdekat. Rakyat harus diberi peluang pulihkan ekonomi. Jika tidak, negara akan mengalami kehancuran ekonomi, katanya. Sebagai langkah awal pemulihan sektor pelancongan di Langkawi, kerajaan digesa membenarkan pelancong dari Lembah Kelang untuk merentas negeri dengan SOP yang ketat. Walaupun beberapa bulan lalu terdapat peningkatan kemasukan pelancong tempatan, malangnya pertambahan mendadak kes COVID-19 telah membantutkan kedatangan pelancong ke Langkawi. Peniaga-peniaga merungut, banyak kedai ditutup, ada yang hanya sementara, tetapi ada juga gulung tikar. Pusat-pusat pelancongan kelihatan sepi. Kereta-kereta sewa banyak tersadai kerana ketiadaan pelanggan. Restoran-restoran dulunya tumpuan pelancong juga sepi. Nyata PKP terbaru ini menjejas sektor pelancongan kerana ramai pelancong tempatan, terutamanya dari Selangor dan Kuala Lumpur, tidak dapat berkunjung ke Langkawi. Saya khawatir kesan jangka panjang kepada ekonomi Langkawi dan kepada kehidupan penduduk pulau ini, katanya lagi. Bekas naib ketua pemuda PKR yang dipecat April lalu
Muhammad Nazri Muhammad Yunus mengumumkan akan menyertai Bersatu. Pengerusi Penggerak Komuniti Negara Negeri Sembilan itu berkata, keputusan tersebut diambil setelah mengadakan perbincangan dengan pemimpin senior serta penaung Penggerak Komuniti Negara Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. Katanya dia juga telah berbincang dengan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan, Edin Shazli Shith, mengenai hal itu dan memaklumkan segala proses biasa pendaftaran ahli akan dilakukan mengikut aturan Perlembagaan Bersatu. Maka saya dengan ini mengumumkan hasrat untuk menyertai Bersatu sebagai ahlinya. Saya dengan ini juga menyeru seluruh anggota Penggerak Komuniti Negara Negeri Sembilan untuk bersama-sama menyertai Bersatu di Negeri Sembilan bagi mengukuhkan perjuangan demi rakyat melalui Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat persekutuan dan juga termasuk di Negeri Sembilan. Moga ketetapan politik ini mendapat taufik dan hidayah daripadanya, katanya dalam satu kenyataan. Nazri ketika bersama PKR merupakan penyokong kuat bekas timbalan Ketua AMK Hilman Idham yang juga setiausaha politik kepada Azmin. Dia menerima surat pemecatan daripada parti itu pada April lalu bersama ratusan ahli yang lain. Pemecatan tersebut dibuat atas alasan dia bersekutu dengan Azmin yang sebelum itu merupakan bekas timbalan Presiden PKR. Azmin didakwa mendalangi langkah syaratan sehingga membawa kepada tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan pada penghujung Februari lalu. Tun Dr. Mahathir Mohamad seolah-olah menolak cabaran Datuk Seri Najib Razak yang mahu beliau berdebat dengannya. Menerusi Facebook, pengasas Parti Pejuang itu memuat naik status dengan berkata, tiada sebab untuk beliau berdebat dengan Najib setelah segala tuduhan terhadapnya telah terbukti benar di mahkamah. Ahli Parlimen Langkawi itu turut menyertakan bersama petikan tajuk berita sebuah laman portal yang bertajuk Najib cabar Mahathir debat. Najib ketika menjawab komen yang diberikan pengguna Facebook berkata, pihaknya bersedia pada bila-bila masa untuk berdebat dengan Mahathir. No problem. Masa saya Perdana Menteri, dia ajak debat saya tak mahu. Masa dia Perdana Menteri ketujuh, saya ajak debat, dia tak mahu. Sekarang kita berdua bukan lagi Perdana Menteri. Kita boleh debat jika dia mahu. Anytime. Umum mengetahui krisis penyelubungi kedua-dua bekas Perdana Menteri itu tercetus sebelum pilihan raya umum ke-14. Akibat persengketaan antara mereka berdua, landscape politik negara berubah dengan Barisan Nasional yang menjadi pemerintah sejak 60 tahun lalu tumbang dan diganti dengan Kerajaan Pakatan Harapan pada Mei 2018. Bagaimanapun pentadbiran Pakatan Harapan hanya mampu bertahan selama 22 bulan sebelum beralih tangan kepada Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada Mac lalu, ekoran tindakan Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kini Mahathir mengasaskan sebuah parti baru bernama Pejuang yang masih lagi menunggu jawapan daripada Pejabat Pendaftar Pertubuhan ROS untuk kelulusan. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.